Hai, Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan masuk topik baru iaitu tajuk 8 bagi seni reka grafik iaitu ilustrasi. Okey, di akhir pembelajaran, cikgu nak kamu dapat menjelaskan masuk definisi ilustrasi dan memerihalkan ilustrasi dari aspek jenis media dan teknik ilustrasi. Itu yang cikgu nak kamu capai hari ini. Jadi murid-murid, kita akan mulanya. Ingat, seni grafik ni adalah bawah bidang komunikasi visual. Okey. Mari kita perkenalan terlebih dahulu. Selain daripada logo dan tipografi, ilustrasi juga merupakan elemen yang penting dalam bidang komunikasi visual. Murid sering terdedah dengan karya-karya ilustrasi melalui bahan bacaan seperti buku teks, buku cerita kanak-kanak dan komik. Ilustrasi mampu mengolah informasi yang ingin disampaikan agar lebih jelas, menjadi fantasi seakan-akan alam realiti, serta menghidupkan watak dan jalan cerita melalui karakter yang menarik. Aspek kemahiran asas seperti lukisan, komposisi penceritaan, imajinasi dan kreativiti yang menjadi elemen utama dalam penghasilan karya ilustrasi yang kreatif. Okey, boleh nampak ya pengenalannya. Okey, inilah gambar ilustrasi. Okey, persepsi seni. Okey, tengok kat sini ya. Ilustrasi boleh dihasilkan secara manual atau digital sepenuhnya, atau secara gabungan manual dan digital menggunakan aplikasi dan perisian komputer. Mana kat sini kita boleh hasilkan secara manual, digital sepenuhnya atau gabung manual dengan digital. Ilustrasi menyampaikan mesej, idea dan pemikiran. Itu adalah ilustrasi. Okay, definisi ilustrasi. Ilustrasi adalah penghasilan sesuatu imej bagi tujuan dekorasi, interpretasi dan komunikasi secara visual kepada teks, proses idea ataupun konsep. Itu adalah maksud dia. Oleh yang demikian, ilustrasi bukan sahaja merujuk kepada karya akhir yang dipersembahkan, tetapi juga lakaran visual yang dihasilkan melalui proses pencernaan idea yang bergambar. Ilustrasi boleh dihasilkan dalam pelbagai media iaitu media dan teknik, selagi karya ini menunjukkan representasi visual kepada sesuatu yang digambarkan. Okey. Representasinya adalah dia berbentuk elemen. Contoh elemen gabungan manual dan digital. Itulah dimaksudkan representasi. Okey, semua murid-murid, kita pergi kepada jenis. Okey. Karya ilustrasi juga dikaitkan dengan seni komersial kerana ilustrator itu dibayar oleh pelanggan bagi menghasilkan karya visual dan mencari penyelesaian isu berkaitan komunikasi visual. Contoh jenis ilustrasi yang biasa dihasilkan ialah ilustrasi industri dan teknikal. Ilustrasi ini digunakan untuk mengkaji dan menghasilkan reka bentuk hasil ciptaan industri. Yang kedua, lakaran teknikal, iaitu lukisan mekanikal dan reka bentuk berkomputer merupakan bahagian penting dalam ilustrasi teknikal. Dan seterusnya, ilustrasi ini juga dapat mempromosi dan memberikan maklumat produk dengan lebih terperinci. Okey, itu bahagian teknikal. Ilustrasi sains dan perubatan. Ilustrasi ini digunakan dalam kajian anatomi tubuh manusia dan sains perubatan dengan meluas, membantu memudahkan kefahaman kerjasama dalam bidang perubatan dan bidang lain yang berkaitan.
biasanya menggambarkan organ-organ dalaman badan yang lebih terperinci. Okey, seterusnya ilustrasi dekoratif. Ilustrasi dekoratif berfungsi menghiasi objek dengan sesuatu reka bentuk yang disederhanakan atau dilebih-lebihkan dengan gaya tertentu. Ini ya. Semasa menghasilkan ilustrasi dekoratif, ilustrator biasanya akan mengaplikasikan ciri-ciri khas objek. Contohnya bentuk, kelopak, bunga, daun yang digayakan secara berulang. Iaitu adalah ilustrasi dekoratif. Imajinasi pula dikenali sebagai ilustrasi khayalan. Ilustrasi ini dihasilkan daripada perolahan daya cipta secara imajinatif. Sering digunakan dalam ilustrasi cerita, novel dan komik. Ilustrasi inspirasi berarti pengungkapan atau proses memperlihatkan atau menyatakan maksud. Ilustrasi inspirasi juga berarti air muka pada wajah yang memperlihatkan perasaan seseorang itu. Okay. Next, ilustrasi penerbitan. Digunakan pada kulit buku, buku cerita, kanak-kanak, risalah, surat khabar, kulit novel dan kartun. Ilustrasi ini dapat menyampaikan maklumat, juga menggambarkan tentang penceritaan bahan tersebut. Ilustrator literary seperti Jafar Taib dan ilustrator kontemporari seperti Muhammad Khairul Azman adalah antara ilustrator buku cerita dan kanak-kanak yang terkenal. Okey, seterusnya ilustrasi fashion. Ilustrasi fashion ini memaparkan rekaan pakaian dan mempamerkan rekaan pakaian, rekaan mereka fashion. Ilustrasi ini menunjukkan kelitian mereka terhadap rekaannya. Okey, boleh tengok contoh di sebelah. Ilustrasi komik dan animasi adalah ilustrasi dan animasi komik dikaitkan dengan penceritaan berbentuk ilustrasi. Ilustrasi ini juga menggunakan satu atau lebih panel yang dihasilkan secara berurutan. Komik dan animasi ini dikaitkan dengan sesuatu cerita yang lucu, novel, grafik dan adiwa. Terdapat beberapa banyak karya dalam animasi yang dapat diatasi daripada komik dan sebaliknya. Okey, seterusnya ilustrasi periklanan. Ilustrasi periklanan ini dikenali juga sebagai ilustrasi produk. Digunakan untuk buat promosi produk, perkhidmatan dan menyampaikan maklumat. Ilustrasi ini digunakan untuk menunjukkan kreator produk mampu menimbulkan kesan emosi kepada pengguna. Terdapat pada majalah, poster, surat khabar, risalah dan televisyen. Next, ilustrasi flora dan fauna. Ilustrasi ini menggambarkan alam sebenar secara lukisan atau catatan. Dia merujuk pada alam semula, jadi seperti tumbuhan dan haiwan. Ilustrasi alam turut memaparkan gambaran alam fantasi. Ramai pelukis yang berminat dalam menghasilkan ilustrasi flora dan fauna ini. Okey, dengan ini tamatlah pembelajaran kita hari ini. Okey, next kita akan masuk media dan teknik. Jadi cikgu harap kamu dapat siapkan modul kamu. Iaitu bahagian persepsi seni dan juga bahagian ini. Okey, next kita akan masuk ini ya. Okey, dengan ini tamatlah pembelajaran kita hari ini. Okey, sekian. Terima kasih murid-murid. Okey, maafkan cikgu sebab kita nak masuk juga media dan teknik kan. Okey, media. Definisi media adalah alat atau perantaraan dalam komunikasi dan perhubungan. Media cetak pula ialah alat atau saluran komunikasi yang berupa bahan cetakan atau terbitan. Karya ilustrasi ini boleh didapati melalui pelbagai media secara bercetak maupun digital. Seperti poster, periklanan, pembungkusan, buku cerita, buku teks, buku manual, komik, surat khabar, stamp, postcode, model dan banyak lagi.
Seiring dengan perkembangan teknologi digital, masa kini median dan teknik penghasilan ilustrasi itu mengalami perubahan. Ilustrator menggunakan pelbagai media dan teknik bagi menghasilkan karya ilustrasi yang menarik. Karya ilustrasi juga boleh menjadi asas kepada penghasilan karya kreatif lain, misalnya animasi dan permainan digital. Okey, murid-murid. Jangan rasa pelik, ilustrator ni adalah orang yang menghasilkan ilustrasi, orang yang dibayar untuk menghasilkan. Okey, boleh tengok di sini contoh komik Kampung Bon, Fish Tie. Okey, ni untuk buku cerita, Stand. Ni contoh ilustrasi dalam berbagai media. Kita tengok median yang merupakan bahan dan alatan. Median ni merupakan bahan dan alatan yang digunakan dalam penghasilan karya ilustrasi iaitu dakwat dan cat air, coach dan akrilik, pensel dan pensel warna, pen dan marker pen, kuanti digital dan Precision CGI. Okay, ini contoh-contoh ya. Next, teknik. Teknik penghasilan karya ilustrasi sering berubah mengikut peredaran masa dan kemajuan teknologi. Dalam menghasilkan bahan dan alatan, teknik boleh dikategoriskan kepada tradisional dan moden. Teknik tradisional ini aplikasi bahan dan alatan secara manual. Manakala teknik moden menggunakan peranti dan perisian digital ataupun gabungan kedua-dua teknik. Okay, contoh teknik tradisional, sapuan basah kering, garis selari, patungan kayu dan gorisan besi, tampar dan polish kertas, airbrush. Teknik moden, digital vektor, fotomontaj dan model 3D. Okey, ini contoh sapuan berus kering yang terbasah, sapuan tapas dan collage, digital and vektor. Okey, dengan ini maka tamatlah pembelajaran kita hari ini. Cikgu harap kamu siapkan latihan kamu pada paparan yang cikgu tunjuk ni. Dan berdasarkan modul yang telah kamu dapat, sila buat sampai ini ya. Okey. Alright, semua murid-murid. Dengan ini habislah pembelajaran kita untuk hari ini. Okey, bye-bye.